Okay, Alhamdulillah. Kita ada tadabbur ke tak ada? Ke doa terus? Silakan Ustaz, kedua-duanya sekali. Ya ke? Okay. Kita tadabbur sikit je ya. Surah Al-Waqi'ah ni. Dalam surah Al-Waqi'ah ni, kita dibaca tadi satu ayat yang menceritakan tentang golongan Ashabus Shimal. Ashabus Shimal, ayat berapa tu? Ayat yang ke-41. Wa Ashabus Shimal ma Ashabus Shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna 'ala al-hinsi al-'azim وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون sampai terusnya lah ya. Ayat ni berapa ayat yang kita baca tadi ni? Dia cerita tentang golongan-golongan ataupun golongan-golongan kiri yang dia apa? Yang Allah Subhanahu Wa Taala tempatkan mereka di dalam neraka ya. Saya bacalah sikitlah kita punya dia punya apa terjemahan ya. Dan sebilangan besar dari orang-orang yang datang kemudian kemudian dan puak kiri alangkah seksanya keadaan puak kiri itu. Mereka diseksa dengan dalam angin yang membakar dan air yang menggelegak serta naungan dari asap hitam yang tidak sejuk dan tidak pula memberi kesenangan. Sesungguhnya mereka sebelum itu dilalaikan oleh kemewahan dunia dan mengingati hukum Tuhan dan mereka pula sentiasa melakukan dosa-dosa besar ya. Jadi saya saja nak highlightkan satu kataan dalam ayat yang ke 45, innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Salah satu daripada ciri-ciri ashabus shimal ataupun golongan-golongan kiri ini Allah sebut dalam ayat ni mereka adalah golongan yang mutrafin. Golongan yang mutrafin. Mutrafin ni apa dia ya? Kalau dalam ayat ni dalam terjemahan tadi dia kata orang-orang yang bermewah-mewahan bermewah-mewahan. Saya ada baca satu tafsir yang saya saja nak nak kongsi kat sini siapakah golongan mutrafin ni? Sesungguhnya mereka sebelum itu dilalaikan oleh kemewahan dunia dari mengerti hukum Tuhan. Saya baca je dia punya tafsir ni ya. Mereka dulu sibuk dengan dunia, mencari kesenangan dunia, kemudian menikmatinya. Kalimah mutrafin daripada kalimah atraf yang bermaksud tidak kisah dengan perbelanjaan duit. Tidak kisah dengan perbelanjaan kerana duit banyak. Jadi mereka akan beli macam-macam perkara yang tidak perlu sampai ia menjadi ataupun sampai ke tahap berdosa. Jenis buang duit dan membazir. Jadi bukanlah kemewahan yang menjadi masalah, tetapi kemewahan yang menyebabkan manusia itu lupa diri. Jadi mutrafin ni, kata pengulas tafsir ni, pengulas ayat ni, dia kata orang yang kaya, mewah, tapi kemewahan itu menyebabkan dia lupa diri. Ya. Saya baca lagi. Mereka lalai dengan apa yang ditawarkan oleh dunia itu sampai mereka tidak sempat membuat persediaan untuk akhirat. Mereka tidak beramal ibadat dengan banyak. Mereka tidak belajar agama dengan benar. Mereka tidak infak dan macam-macam lagi yang mereka selalu fikirkan adalah dunia sahaja. Dan kerana mencari kesenangan dunia, maka ada kesalahan yang mungkin mereka lakukan. Sebagai contoh, katakanlah seorang itu tidak layak membeli kereta mewah, tapi hendak juga beli kereta, maka ia terhutang untuk membeli. Dia berhutang untuk membeli. Kemudian nak pakai duit untuk beli minyak dan sebagainya, tapi kurang pendapatan. Apabila kurang pendapatan, ada yang sampai sanggup mencuri. Ada pula yang terlibat dengan rasuah, dan kalau dengan syarikat ada yang sanggup curi rahsia jual syarikat, semuanya kerana hendak hidup mewah dan dalam keadaan itu yang tidak mampu. Nak hidup mewah tapi dalam keadaan tidak mampu. Ataupun mereka dulu semasa di dunia mereka sentiasa bersenang-senang dan mencari kelazatan diri sendiri dan tidak mempedulikan apa yang dibawa oleh Rasulullah, dan mereka tidak berniat untuk bertaubat. Mereka itu tidak kisah dengan pelajaran agama yang patut mereka dalami kerana mereka sibuk habiskan harta dan duit ke sana ke sini, dan kerana mereka tidak tahu agama, maka mereka buat amalan-amalan yang salah,
amalan-amalan yang melampau dan dosa-dosa ya. Itulah petikan daripada satu tafsir yang saya baca tentang siapakah yang dikatakan golongan yang mutrafin ya. Jadi kalau kita kaitkan diri sendiri rasa macam terkena juga sebab ada dalam ni saya sendirilah ya, perempuan tuan-tuan tak tahulah. Ada benda-benda yang kalau kita tengok benda-benda yang kita tak perlu tapi kita ada dekat rumah kita ya. Baju pun tengok contoh baju pun kita dah tahu lah dalam almari kita ya. Takut-takut kita termasuk dengan golongan yang mutrafin. Itu orang yang bermewah-mewahan ya. Sampai benda yang tak perlu pun kita beli juga, sehingga setiap benda yang kita beli tu nanti di akhirat akan dipersoalkan. Dia banyak sekali ya. Banyak sangat ya. Jadi bimbanglah kita termasuk dengan golongan mutrafin itu. Golongan yang bermewah-mewahan sehingga lupa ya. Dia ialah kaya tu tak berdosa, tapi kalau kaya tu sehingga kita lupa pada Tuhan, dia menjadi dosa ya. Jadi oleh sebab itulah kita kena sentiasa untuk makin hari makin sederhana kot ya. Saya teringat kata-kata yang disebutkan oleh Sayyidina Umar, irshawsinu fa inna ni'mata la tadum ya. Irshawsinu fa inna ni'mata la tadum. Hendaklah kamu kita semua kamu bersederhana kerana sungguhnya nikmat itu tidak akan kekal. Ikhshawsinu fa inna ni'mata la tadum ya. Hendaklah kita bersederhana dengan nikmat kerana nikmat-nikmat semua itu tidak akan kekal ya. Jadi selain daripada kita bersederhana, kita juga hendaklah setiap hari memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk jauhkan daripada api neraka. Kalau kita baca terjemahan tadi tu, neraka tu sangat hebat dia punya siksaannya ya. Ada satu amalan yang sangat ringan tapi kadang-kadang kita lalaikan, doa untuk kita jauh daripada api neraka ya. Ada satu hadis Nabi SAW dia menyebut ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sa'ala Allah al-jannata thalatha marrat qalat al-jannah Allahumma adkhilhu al-jannah wa man istajara min an-nar thalatha marrat qalat an-nar Allahumma ajirhu min an-nar maknanya man sa'ala Allahu al-jannah, sesiapa yang meminta kepada Allah untuk masuk ke syurga thalatha marrat, 3 kali, qalatil jannah, 3 kali maksud 3 kali sehari, qalatil jannah, maka syurga akan berkata, syurga akan berdoa, Allahumma adkhilhul jannah, Allah masukkanlah dia ke dalam syurga. Wa man istajara minan nari thalatha marrat, dan siapa yang minta jauh daripada api neraka 3 kali setiap hari, qalatin nar, maka neraka berkata, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah jauhkanlah dia daripada api neraka. Sebab itulah dalam wirid-wirid ataupun dalam zikir selepas solat tu, ulama susun kan. Ulama susun satu zikir yang kita tak boleh tinggal. Zikir tu ialah Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ada yang kata 3 kali. Ada lagi hadis yang lain menyebut 7 kali. 7 kali ya. Sebab tu selepas maghrib dan juga selepas subuh, sebelum kita berkata-kata dengan orang, lepas kita solat subuh tu, lepas kita bagi salam, antara zikir yang kita ucapkan ialah Allahumma ajirna minan nar, ataupun Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, 3 kali ataupun 7 kali. Maka dengan sebab doa kita itu, dengan sebab permohonan kita itu, maka syurga sendiri mendoakan untuk kita untuk datang kepadanya, dan juga neraka sendiri akan datang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk jauhkan diri kita daripada api neraka. Jadi jangan tinggalkan amalan Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, ataupun Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu yang kita selalu baca pada bulan Ramadan. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Hari-hari kena baca supaya kita dijauhkan daripada api neraka. Sebab api neraka itu sangat hebat dia punya
dia sangat dahsyat dia punya azabnya ya. Satu lagi ialah bila kita baca Quran ni, kadang-kadang kita jumpa dengan ayat-ayat nikmat dan kita jumpa dengan perkataan-perkataan syurga ya. Kita bimbang kita boleh menyebut syurga masa kita baca Quran boleh sebut, masa kita cakap-cakap kita boleh sebut syurga. Tapi sampai masanya kita tak dapat masuk syurga. Kita dapat menyebut syurga tapi kita tidak dapat untuk mencapai syurga. Ya? Ataupun kita boleh berani menyebut neraka tapi di akhirat nanti kita hampir dengan neraka ya. Begitulah kita kena sentiasa berdoa kepada Allah SWT selain pada minta syurga, jauhkan dari neraka, minta juga kita ni dapat perbaiki diri setiap hari ya. Dapat perbaiki diri setiap hari. Ada orang yang nak jadi baik tapi Allah tak pilih dia. Sebab kita ni semua pilihan Allah SWT. Yang kita duduk dalam ni pun pilihan Allah. Yang kita baca Quran pun pilihan Allah. Yang kita dapat solat sunat pun pilihan Allah. Jadi ramai orang nak buat baik tapi Allah tak pilih dia. Itulah konsep yang ulama ajar kita. Hidayah dan taufik. Hidayah tu tahu buat baik, taufik itu Allah pilih kita untuk melorongkan hati kita untuk membuat perkara tersebut gitu. Tahu sedekah tu banyak pahala dia, tahu tapi tak dilorongkan oleh Allah SWT untuk melakukan sedekah ataupun kalau orang lelaki hari-hari lalu depan masjid dan tahu sembahyang dekat masjid tu banyak pahala dia 7 kali ganda jemaah, tapi kakinya tak dapat melangkah ke tangga masjid, tangga bukit dia sampai. Tangga gunung sampai tapi tangga masjid dia tak sampai lagi. Kenapa? Kerana Allah SWT tidak memilih dia untuk meletakkan diri kepada yang baik. Jadi kita bimbang, kita tu tidak dipilih oleh Allah SWT. Kita boleh sebut tapi Allah tak pilih kita. Boleh sebut syurga, boleh sebut masjid, boleh sebut Quran tapi Allah tidak memilih kita untuk berdamping dengan dia. Itu yang kita takut dan kita sedih. Wallahu a'lam. Baca doa sikit ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Harun dan juga terima kasih kepada seluruh jemaah Halaqah Maya kita yang telah pun bersama-sama dalam majlis ilmu pada malam ini. Ya, saya tertarik dengan kata-kata ini. Bersederhanalah dengan nikmat-nikmat yang dianugerahkan kerana segala nikmat itu tidak kekal. Satu peringatan yang sangat mendalam dan sentiasalah berdoa dan berzikir. Semoga syurga juga mendoakan kita. Ya Ustaz, itu yang kita boleh ambil ibrah pada malam ini. Bagi pihak Kelab Sahabat Pencinta Al-Quran, kami mohon maaf seandainya terlanjur kata dan keterlanjuran bicara. Bagi pihak pengurusan, saya mohon maaf seandainya ada sesuatu yang tidak sempurna pada malam ini. Dan
kelemahan itu datangnya daripada saya sendiri, salam hormat dari kami. Dan sebelum berpisah di udara, saya pohon Al-Fadil Ustaz untuk menangguhkan majlis dengan tasbih, kafarah dan suratul As. Silakan Ustaz. Sama-sama kita tangguh dulu najis kita pada malam ini dengan tasbih kafaran suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Selamat menyambut hari kemerdekaan Taman Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari itu wabillahi taufiq wal hidayah.